Okey. So, yang pertama, iaitu pengertian sejarah daripada Herodotus. Yang kedua daripada Ibn Khaldun. Dan yang ketiga, kita dah tengok daripada E.H. Carr. So, sekarang kita tengok yang keempat. Yang empat ni siapa cikgu? Okey, yang empat ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Cikgu, panjang je nama dia cikgu, saya tak ingat. Senang aja. Macam ni. Okey, kita ambil nama betul dia. Nama betul dia Khoo Kay Kim. Ini je. Nama dia Khoo Kay Kim. Dia ni ahli sejarah Malaysia tau. Dan dia kata apa? Sejarah ni ialah merujuk kepada peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Okey, baik, ada yang tanya, emeritus tu apa? Sebenarnya Profesor Emeritus ni lebih kurang macam Profesor Diraja tau. Sultan-sultan pun respect dia. Kemudian juga kerajaan pun bagi anugerah pada dia sebab dia belajar sejarah sampai tinggi-tinggi. Jadi dia dapat taraf profesor. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Jadi Khoo Kay Kim ini kata sejarah ialah peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Contohnya yang sudah berlaku kan. Contohnya macam Amani. Amani pagi tadi dia pakai baju warna biru. Jadi adakah itu sejarah? Adakah itu sejarah? Amani nak giling kepala. Okey, baik. Sebenarnya Amani kata ya betul sebab memang dia pakai baju warna biru. Daripada pagi tadi ke daripada tengah hari? Ini mesti daripada tengah hari. Daripada tengah hari. Bermakna itu adalah sejarah. Okey. Benda yang dah jadi. Ya, iaitu sesuatu yang telah berlaku. Tapi kalau kamu kata, "Oi, petang nanti saya nak pergi McDonald lah, nak makan cheeseburger." Itu bukan sejarah. Itu adalah planning kita, rancangan masa depan. Itu perbezaan dia. Baik. So, kita tengok di sini iaitu itu kata Dr. Khoo Kay Kim. Kemudian, contohnya apa tahu? Contohnya yang ini. Pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir Melaka. Itu memang betul. Kemudian Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Felda di Johor pada tahun 2018. Itu pun adalah perkara sejarah. Okey. Baik, kita dah tahu. Khoo Kay Kim kata, sejarah ialah pernah atau sudah berlaku. Kita tengok seterusnya. Ini orang yang terakhir. Dr. Muhammad Yusof Ibrahim. So, kalau kamu nak ingat nama dia senang saja. Ambil nama Yusof bin Ibrahim. So, dia kata apa? Sejarah adalah catatan ataupun rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Maknanya ada catatan, ada rekod tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi, itulah dikatakan sebagai sejarah. Catatan macam mana cikgu? Baik, kat sini siapa ada diary? Siapa ada diary? Ada tak tulis diary? Oh, semalam saya telah terlanggar hidup. Ya, ada Kavia Ya, cikgu. Kavia ada, Nur Sabrina ada. Biasanya kalau budak perempuan, Amani pun ada. Biasanya mereka akan tulis diary pasal apa? Oh, semalam saya terlanggar kereta, hidung saya kemik. Dia tulis. Semalam saya makan ayam, tercekik kepak ayam dalam tekap. Tulis. Semalam saya tak nak kawan dengan dia. Budak lelaki tu jahat. Kan? Kemudian budak lelaki tu suka kacau saya. Itu apa? Perkara yang pernah berlaku. So, kamu tulis tak? Kalau ada budak lelaki kacau kamu ke, budak perempuan kacau kamu ke, kamu tulis tak dalam diary? Amani? Tak. Kan? Takut nanti mak baca. Nanti mak baca tu, ni siapa budak ni? Siapa budak ni? Habis kamu. Jadi, jadi itu adalah catatan atau rekod
Okey, berkaitan perkara yang telah berlaku. So itu daripada siapa? Daripada Yusuf Ibrahim. Baik. So bermakna di sini kita telah lihat 5 ahli sejarah. Herodotus, okey, Ibn Khaldun, kemudian juga E.H. Carr, kemudian juga Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim dan juga okey iaitu Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Sekejap lagi kita akan buat nota sikit pasal ni Baik. So kita nak tengok, kita cerita pasal sejarah ni, kita kata apa tahu? Sebenarnya kan, pernah tak kamu terfikir macam mana dia orang tahu pasal sejarah Macam mana dia orang tahu 31 Ogos 1957 tu merdeka? Macam mana dia orang tahu satu lagi contoh. Macam mana mak kamu tahu yang kamu lahir pada hari lahir kamu? Macam mana sebab ada apa? Mesti ada satu catatan tak? Ada satu kertas. Dia tulis apa? Iaitu surat beranak. Betul tak? Ada satu surat beranak, dia tulis, oh kamu lahir sekian-sekian-sekian di tempat KL, kemudian berat kamu 3 kilo. Uish. Kamu pun cakap, masa saya kecil dulu berat juga saya 3 kilo. Mesti penat mak saya bawa kulu kili dalam perut. Kan? Jadi jadi itu catatan atau rekod itu dah berlaku sejarah. So macam mana orang tahu benda tu sejarah atau tidak? Okey, jom kita tengok. Baik, macam mana nak tahu itu sejarah? Sejarah ini ada sumber. Okey. Muka surat berapa ni? Okey, ini muka surat 6. Kamu tengok muka surat 6, sumber sejarah Sumber sejarah maknanya sejarah tu dapat daripada mana? Okey, sumber sejarah ini akan memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Jadi, sumber sejarah ini terbagi kepada 2, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Cikgu tahu kamu semua dah belajar ni. Kalau kamu tak tahu apa-apa, okey, kamu boleh tulis dalam Zoom chat tau. Dekat bawah tu ada tulis chat, CHAT tu, lepas tu ada kotak tu kan. Kamu klik kat situ, kamu boleh tulis. Okey, nak tanya apa? Cikgu, sumber primer tu apa? Cikgu, sumber sekunder tu apa? Boleh tanya. Okey, boleh tanya sebab cikgu baca. Ya, cikgu akan baca. Baik. Sumber primer. Kita tengok Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Dan sumber primer ni biasanya dalam bentuk yang asal dan belum diolah. Baik, diolah tu maksudnya apa tahu? Diolah tu maksudnya belum diubah, belum dikaji lagi. Masih dalam bentuk yang asli. Itu sumber pertama. Contoh sumber pertama seperti apa cikgu? Seperti fosil. Apa itu fosil? Fosil ni ialah tinggalan tumbuhan ataupun haiwan yang terawet. Tak juga. Sebenarnya kamu tahu tak? Kalau kamu pergi belakang rumah kamu, kamu jumpa tulang dinosaur, contoh tulang dinosaur, kamu rasa itu sumber primer ke sumber sekunder? Primer. Sumber primer. Sebab dia asli. Kamu tengok, ini tulang dinosaur ni. Tulang dinosaur ni memang original. Okay. So itu bentuk asli. Sudah hafal. Bagus Kavia. Ini kita ulang kaji Kavia. Kemudian juga kalau kamu ingat lagi, katakanlah kamu jalan-jalan kemudian kamu jumpa. Apa benda ni? Inilah dia harta Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow ada harta. Harta dia macam ni kan. So ini adalah sumber primer. Contoh sumber primer. Kan. Jadi macam cikgu tiba-tiba jalan-jalan, cikgu jumpa. Ini sumber primer ni. Apa sumber primer? Tiba-tiba cikgu jumpa.
ini sumber prima ni. Apa dia ni? Ini adalah topi Jack Sparrow. Welcome on board. Ya, nampak tak? So, ini Captain Jack Sparrow. Tapi bila cikgu pakai bukan Captain Jack Sparrow. Kalau cikgu pakai dia jadi Captain Jack Sparrow. Jack Sparrow. Okey. Okey. Jadi, Amani nampak tak topi ni? Nampak tak? Ini tanda apa ni? Ini tanda apa ni? Okey. Ini tanda sebenarnya apa tahu? Awas. Kawasan kemalangan. Kalau di jalan raya, awas. Kawasan kemalangan. Jadi, inilah dia. Ini dikatakan apa? Ini sumber prima. Sumber yang asli. Cikgu pinjam daripada Jack Sparrow. Jadi, itu adalah sumber prima. Tulang-tulang haiwan sumber prima. Kemudian juga kalau kamu buka kan, kamu pergi rumah nenek kamu, kamu tengok ada tak alat-alat antik macam cawan-cawan lama, pinggan-pinggan lama, ada tak kamu tengok? Ada kan? Itu adalah sumber prima. Sebab dia dalam bentuk asal. Kemudian kamu tanya nenek kamu, "Ui, nenek beli kat mana ni? Lama ni." "Ui, nenek beli lama ni." "Kat mana?" "Ada dulu nenek beli, nenek bayar pakai Shopee." Dulu ada Shopee ya, Nek? Dulu ada Shopee ya, Nenek? Nenek pun kamu pun kata, ada apa? Apa nenek bayar kat Atuk? Atuk pergi beli. Atuk lah Shopee nenek. Okey, baik. So Atuk tu Shopee nenek. Okey, baik. Jadi itu contoh dia lah. Kan? Jadi kita lihat di sini bahawa fosil, iaitu ingat fosil ialah tinggalan tumbuhan seperti tulang ke, gigi haiwan ke, itu fosil. Yang kedua, manuskrip. Manuskrip tu apa cikgu? Manuskrip tu adalah kertas-kertas yang bertulisan tangan. Ni tulisan tangan ni. Seperti ini buku cerita apa cikgu? Ini buku orang zaman dahulu, cerita hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah. Kalau kita tengok, boleh baca ke cikgu? Boleh? Cuba tengok betul-betul. Jom kita zoom. Itu dikehendaki harganya dengan baik, tak apalah, kecil sangat. Baik. Kan. So, ini adalah manuskrip. Ini manuskrip dalam bentuk asal. Kemudian juga dokumen-dokumen rasmi. Sumber prima yang seterusnya ialah dokumen rasmi. Seperti apa cikgu? Seperti ni. Ada fail tentang dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. So itu dokumen-dokumen rasmi. Dan satu lagi iaitu artifak. Ini artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan juga duit shilling. Itu artifak. Cikgu ada artifak satu tau. Korang nak tengok tak ada satu artifak? Korang tengok Korang tengok mana artifak cikgu? Ni. Korang nak tengok tak satu artifak? Tada! Korang tahu tak ini apa? Ini bila kita macam kotak kan, bila buka ada benda ni. Artifak. Agak-agaknya apa ni? Apa ni? Radio. Kat mana speaker dia? Dia betul. Ini bukan radio. Ini nama dia, nama dia kaset. Mesti mak dan ayah kamu tahu. Ini kaset. Kaset ni ada lagu. Bila kamu masukkan dalam radio, dia akan pusing tau. Jadi kat bawah ni adalah bunyi lagu. Ini kaset. Zaman sekarang ada lagi tak? Tak jual dah. Tak ada, dah pupus. Tapi cikgu ada banyak benda ni cikgu simpan. Jadi ini apa? Artifak. Dulu cikgu beli RM15 je. Sekarang dah tak jual.
Bila nak jual, orang nak beli, dia kata apa? Saya sanggup beli kaset ini dengan harga RM500. RM500 benda macam ni. Sebab apa? Bernilai artifak, tinggalan sejarah. Dia macam cikgu jugalah. Cikgu pun sebenarnya tinggalan sejarah juga. Cikgu pun artifak juga Baik. Okey. Baik. Jadi itulah dia, kita kata ada artifak semua. Okey. Baik. Jadi itu sumber prima. Okey, sumber prima, bentuk asal dan belum diolah. Baik, satu lagi sumber iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini ialah penulisan. Penulisan ni yang ditulis yang dihasilkan daripada sumber asal. Maknanya penulisan yang ditulis daripada maklumat yang asal. Contohnya buku, majalah, risalah, akhbar. Itu semua adalah contoh-contoh sumber sekunder. Baik, cikgu nak tanya kamu, buku teks kamu sekarang ni yang kamu pegang tu Amani, buku teks tu sumber prima ke sumber sekunder? Sumber sekunder. Buku sejarah. Betul Sabrina. Buku sejarah kamu tu sumber sekunder. Maknanya sumber yang berdasarkan penulisan. Betul Solihin? Solihin kasih angguk you punya kepala. Okey, betul. Jadi dalam bentuk penulisan. Bermakna di sini kamu belajar iaitu tentang ada dua sumber, iaitu sumber prima dan juga sumber sekunder. Baik, sekarang cikgu nak tanya, ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham lagi? Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Ada tak mana-mana bahagian yang tak faham? Okey, 2 minggu depan saya periksa. 2 minggu depan saya periksa. Cikgu tahu, ramai kamu akan periksa, betul? Bila periksa minggu depan? Cikgu, untuk saya next 2 months. Next 2 months. Okey, baik. Kalau macam Nur Sabrina ke Amani ke kan, kalau periksa akan datang ni, okey, akan masuk unit berapa Unit 1, 2, 3? Ataupun cikgu ada bagi tahu tak? Saya tak belajar sejarah kat sekolah. Tak belajar sejarah kat sekolah? Sebenarnya ada tapi pasal perhimpunan ambil lama so tak belajar. Belajar tapi sikit. Ni mesti perhimpunan tu guru besar kamu cakap banyak kan? Lepas tu dia mesti cakap. Tak cakap ada exam. Okey, Amani ada exam juga? Tak ada. Tak ada. Tak apa, Sabrina, ni mesti cikgu kamu guru besar mesti cakap lama kan? Lepas tu cakap dia perlahan-lahan. Semua pelajar mesti kemas kelas. Krik. Dia gitu. Okey. Baik. Tak apa. So, kalau kamu semua faham, hari ini kita nak buat nota sikit boleh? Kita nak buat nota sikit. Jom kita buat nota. Okey. So, cara nak buat nota ialah kamu ambil sehelai kertas dan juga jangan lupa. Okey. Kertas bagus Solihin. Dan jangan lupa juga, okey bagus Amani. Okey, Kavia dan Sabrina. Dan jangan lupa ambil kamu punya pensel. Okey, pensel lah. Jangan lupa Baik. Sebelum kita mulakan, cikgu nak tanyalah. Okey. Bagaimana ejaan sebenar pensel? P-E-N-S-E-L. P-N-S-E-L. Betul ke Kavia? Are you sure? P-E-N-S-I-L. P-E-N-S-I-L. Hasan kata. Are you sure Hasan? P-E-N-C-I-L. P-E-N-C-I-L. Itu lagi lain macam. Okey. Okey, Solihin macam mana? P-E-N-S-E-L. P-N-S-E-L. Amani dengan Sabrina? P-E-N-C-E-L. S-E-L. Okey. Semua mesti confuse. Dia yang depan tu memanglah P-E-N. Yang belakang tu S-S. S-I-L.
SIL. SIL ke? SEL. SEL ke? SEL. Ataupun CIL ke? Kan? SEL. Okey. Sebenarnya bahasa Melayu ni senang aja. SIL. Macam mana kamu sebut, macam itulah kamu eja. SIL. Pensel. Maknanya ejaan dia PEN, lepas tu SEL. Baru pensel. Kan? PEN SEL, pensel. Okey. Baik. So, sekarang kita akan buat nota. Jom kita buat nota daripada apa yang kita belajar tadi. Okey. So, kita sambung dengan kita nak buat nota tentang tokoh-tokoh sejarah ni dan okey, definisi sejarah. Cikgu mulakan balik daripada Herodotus ya. Okey. Cikgu mulakan balik daripada Herodotus, iaitu macam ni sebenarnya nak buat dia. Okey. Baik. So kita tengok okey tentang kamu boleh tulis tentang pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah kita ambil mula-mula daripada siapa? Daripada Herodotus. Baik, Herodotus kata bahawa sejarah ini sejarah merupakan penceritaan kan? Iaitu kita boleh buat sempang macam tu, menceritakan. Oh ya ke Kawi Najmuddin? Okey, tak apa. Menceritakan tentang tapi kamu tengok cikgu buat macam mana tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya. Baik, kamu nampak tak cikgu ada perkataan yang cikgu huruf besarkan. Kenapa cikgu huruf besarkan? Sebab apa Sabrina? Sebab itulah kata kunci. The keywords. So pengertian sejarah, kemudian cikgu akan buat Herodotus macam ni. Kemudian cikgu kotakkan menceritakan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. So yang ini kita dah buat, so kita highlightkan tindakan manusia dan sebab-sebab. Maksudnya di sini kalau kamu tengok tindakan manusia dan sebab-sebab, itu mesti Herodotus. Nampak tak? Itu mesti Herodotus. Baik. Kemudian kalau katakan Cikgu, perlu salin ke cikgu? Okey. Kamu dah ada pen ataupun dah ada pensel, dah ada kertas, cikgu rasa lebih baik kamu salin. Lebih baik kamu salin, takut lupa. Kan? Al-maklumlah kita ni kan, macam Solihin, macam Aimi kan. Kadang-kadang buka kasut, lepas tu bila datang balik, mana kasut aku tadi ya? Letak kasut pun lupa. Jadi ini kan pula nota ya. Jadi kenalah tulis. Okey. Baik. So, yang kedua, Ibnu Khaldun. Baik, Ibnu Khaldun pula dia kata apa? Dia kata tentang sejarah membicarakan. Dia kata membicarakan membicarakan peradaban manusia. Dan perubahan yang berlaku. So itu adalah sebenarnya kita lihat di sini ada perkataan-perkataan yang cikgu besarkan. Sebab apa? Sebab itu adalah kata kunci. Sedang nak ingat. Ibnu Khaldun, kemudian kita buat membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. So kita highlightkan kat sini peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Kalau jumpa je perkataan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku, itu adalah Ibnu Khaldun. Baik. Kemudian yang ketiga, kita buat untuk E.H. Carr. E.H. Carr. Dia kata apa? Sejarah ini ialah kita boleh ambil proses interaksi.
antara masa kini dengan masa lampau. Jadi kita boleh kotakkan dia juga dan kita boleh bulatkan dia. EH car macam ni. Dan kemudian kita akan buat kotak. Kotakkan dia, proses interaksi, dan kita akan gariskan interaksi antara masa kini dengan masa lampau. So, kalau ada perkataan interaksi masa kini, masa lampau, itu adalah EH car. Okey. Baik. So, kita sambungkan macam tu. Okey. Dan sekarang kita sambung pula dengan dua lagi. Dua orang lagi, iaitu Profesor Khoo Kay Kim. So, kita nak tulis nama penuh dia ke cikgu? Tak perlu. Kita hanya tulis macam ni. Khoo. Okey, tak semestinya kamu buat macam cikgu buat sebelah kanan. Kamu boleh buat ke bawah. Okey, kamu boleh buat ke bawah. Khoo Kay Kim. Khoo Kay Kim kata, sejarah tu apa? Sejarah itu ialah peristiwa. Peristiwa yang pernah atau kita kata atau sudah berlaku. Peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Jadi kita boleh bulatkan dia begini. Profesor Khoo Kay Kim, peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. So kita boleh highlightkan kat sini, iaitu pernah dan juga sudah berlaku. Itu Khoo Kay Kim. Dan dan yang terakhir kita nak buat, iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. So kita boleh ambil nama Muhammad, nama dia Muhammad Yusof bin Ibrahim. So Muhammad Yusof bin Ibrahim kata apa? Dia kata bahawa sejarah itu ialah merupakan kita buat macam ni, catatan atau record. Catatan atau record sesuatu peristiwa. Peristiwa yang berlaku. Berlaku. So, kita ambil saja perkataan catatan atau record itu dan kemudian kita bulatkan juga Yusof Ibrahim. Dan juga satu lagi kita buat iaitu catatan atau record sesuatu peristiwa yang berlaku. So kita gariskan kat sini catatan atau record. Gitu. So kita dah dapat macam inilah nota tentang pengertian sejarah. Cikgu dengan please. Sila. Baik. Perkataan-perkataan yang cikgu gariskan tu sebenarnya adalah keywords dia. Keywords dia kata kunci. Kalau kamu tengok, pernah atau sudah berlaku, okey, itu Profesor Khoo Kay Kim. Kalau catatan atau record, itu Yusof bin Ibrahim. Kalau interaksi masa kini dengan masa lampau, itu EH car. Peradaban manusia dan perubahan yang berlaku, itu Ibn Khaldun. Dan tindakan manusia dan sebab-sebabnya, itu adalah Herodotus. Kenapa cikgu minta kamu ingat tentang dia punya keywords tu? Ataupun kata kunci tu. Sebab soalan-soalan tentang ini kebiasaannya akan ditanya dalam bentuk objektif. So bila soalan objektif, dia ada pilihan A, B, C, D. Contoh dia tanya, sejarah menceritakan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Kemudian dia akan tulis apa tahu soalan dia? Siapakah tokoh yang menyatakan sejarah sedemikian? Kemudian dia akan bagi A. Ibn Khaldun. B. Herodotus. C. EH car. D. Khoo Kay Kim.
Jadi kamu kena pilih. Macam mana Oh, kamu tengok balik. Oh, okey, tindakan manusia dan sebab-sebab. Oh, ini mesti Herodotus. Dia begitu. Maknanya kamu kena kenal kata kunci dia begitu. Right. Baik. So, okey, kita dah habis dengan dengan pengertian sejarah. So, kita nak buat satu lagi iaitu sumber sejarah. Okey. So, kita akan buat macam ni, sumber sejarah. Okey, sumber Saya sejarah. baru Muhammad Yusuf. Macam mana? Saya baru tulis yang Muhammad Yusuf. Tak apa. Cikgu tak padam pun. Kamu tulis je. Kamu tulis je, tak apa. It's okay. Sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan satu lagi sumber sekunder. Okey, sumber sekunder. Okey. Baik, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan bulatkan. Okey, iaitu yang ini cikgu kotakkan sumber sejarah. Kemudian yang seterusnya iaitu bulat, iaitu sumber primer dan juga satu lagi sumber sekunder. Okey. Dan kemudian cikgu akan linkkan dia. Cikgu akan sambungkan dia begini. Gitu. So, sumber primer. Apa itu sumber primer? Ada sampai muka surat 34, lokasi skor saya. Oh, ya ke? Okey, Solihin. Bagus, Solihin. Tak apa. Ambil ni. Ambil ni ya. Baik. Bagus tu, Solihin. Tak apa, nanti kita akan sampai muka surat tu juga. Baik, sumber primer iaitu sumber yang kita kata belum diolah. Okey, ataupun kita kata belum belum diolah ataupun dalam bentuk belum diolah. Okey, kemudian kita boleh tulis lagi iaitu okey, sekejap kita cek komakan dan bawah tu dalam bentuk iaitu kita boleh tulis bentuk asal. Sumber yang belum diolah dan okey, bentuk asal. Baik. Kemudian kita buat di sebelah dia contohnya apa? Contohnya kita boleh ambil seperti fosil. Fosil, kemudian juga manuskrip, dan juga kita boleh ambil dokumen rasmi, dan juga artifak. So kita boleh buat begini. So kita buat macam ni. Baik. So apa yang cikgu nak buat kat sini? Cikgu akan olahkan dia seperti ini. Sumber belum diolah, bentuk asal, dan contohnya ialah apa? Fosil, manuskrip, dokumen rasmi, artifak. So macam ni. So cikgu akan relatekan dia dengan cara seperti ini. So ini dan kemudian cikgu buat seperti ini. Manakala kalau kita tengok sumber sekunder pula, sumber sekunder kita buat iaitu penulisan. So sumber sekunder ialah penulisan. Penulisan yang dihasilkan dihasilkan daripada sumber asal. Daripada sumber asal. So kita boleh relatekan dia begitu. Dan apakah contoh-contoh dia? Contoh dia adalah seperti buku. Kemudian majalah. Kemudian risalah. Ataupun satu lagi iaitu akhbar.
Okey. So daripada sini kita akan buat, okey, kita akan buat, kita akan buat dia punya ni lah. Dia punya okey, awan dia Kita buat dia punya awan. Okey, macam tu. Dan satu lagi kita buat awan dekat sini. Okey, buku majalah Risalah Akhbar, dan kemudian kita gabungkan dia. So begini, dan satu lagi kita buat begini. Jadi kita telah dapat buat satu nota ringkas tentang pengertian sejarah dan satu lagi tentang sumber-sumber sejarah. Maknanya kita dah buat pengertian sejarah dan satu lagi kita dah buat sumber sejarah. Okey. Tengah salin ke? Tengah salin, buat. Tengah salin. Okey. Kalau dah siap, tulis dekat Zoom chat. Kalau dah siap, tulis dah cikgu. Macam tu. Kalau dah siap lah. Ya. Kalau dah siap. Okey, Nazar kata dah. Siapa lagi? Kalau yang dah tu tulis dah ya. Cikgu, saya tengah tulis fosil manuskrip. Tak apa. Continue. It's okay. Continue. Okey, Kawi. Anda bisa Dah siap. Okey, baik. Hasan kata dah. Ibrahim kata dah. Okey, dah 4 orang dah. Okey. So yang ini cikgu akan save juga. Okey, Hasan pun dah siap. Bagus. Okey, bagus. Okey, baik, setakat ini yang dah siap macam Hasan, Ibrahim, Kawi, Nazar. Okey, faham tak apa yang cikgu ajar hari ni? Faham, cikgu. Okey, baik, bagus Hasan. Ibrahim, Kawi, faham tak ke ada yang tak faham? Nazar? Faham ya? Okey, baik, bagus Nazar. Yang lain-lain kalau tak faham boleh tanya tau. Kalau yang tak faham boleh bertanya. Jangan tinggalkan sendirian. Okey, jangan tak faham lepas tu biar aje. Kalau tak tahu tanya. Okey, kalau tak tahu tanya.
Okey. Baik. Siapa lagi? Amani dah siap. Faisal, Solihin. Dah ya? Okey, Faisal dah, Sabrina dah. Okey, Kavia dah. Belum cikgu. Malam cikgu saya buat yang buku majalah. Okey, baik. Oh, bagus soalan Qawi Najmuddin. Cikgu, Al-Quran tu prima ke sekunder? Bagus soalan itu. Qawi Najmuddin, sebenarnya Al-Quran itu adalah prima. Kalau yang kitab tu sekunder. Yang primanya adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, itu adalah prima. Tapi bila ditulis oleh para sahabat, dalam helaian kulit kambing, daun-daun pun semua, ayat-ayat itu adalah sumber sekunder. Kemudian bila ditulis semula dalam dan dibukukan, dikitabkan Al-Quran itu adalah sumber sekunder. Maka sumber pertamanya adalah wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Boleh faham Qawi? Okey. Faham. Baik, bagus Qawi. Baik. Cikgu dah siap. Okey, dah siap ya. Okey, so semua dah siap. Okey. Sabrina belum lagi Oh, belum lagi. Oh, sorry. Okey, baik. Cikgu tunjukkan. Baik. Cikgu, zaman Nabi tak ada kertas kan? Jadi diorang tulis di mana? Okey, pada zaman Nabi, mereka tulis mereka tulis di mana tahu? Di daun-daun kering, di pelepah-pelepah tamar. Tamar tu pokok kurma lah. Kemudian kulit-kulit binatang ditulis di atas kulit-kulit binatang. Zaman dulu. Kemudian dia kumpulkan. Kemudian orang-orang dahulu, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka hafal Quran tu. Ayat-ayat Al-Quran semua dia hafal. Jadi, semasa zaman Saidina Abu Bakar, pemerintahan Saidina Abu Bakar lah. Saidina Abu Bakar memulakan penulisan Al-Quran itu dalam kertas. So barulah mulakan. Tapi zaman tu kertas itu dibuat daripada pokok papyrus. Pokok papyrus. Nanti kamu akan belajar. Nanti. Okey. Baik. Siapa lagi yang belum siap lagi ni? Dah siap. Okey, Amani dah siap. Kavia pun dah siap. Sabrina pun dah siap. Okey, so semua dah siap Okey, baik. Alhamdulillah. So, hari ini kita telah belajar berkaitan dengan sumber sejarah. Cikgu, kita belajar sikit-sikit cikgu. Tak apa. Sikit-sikit, lama-lama jadi apa? Bukit. Tak nak. Dia ke belajar sikit-sikit jadi bukit. Baik. Sikit-sikit jadi pandai lah. Kan? Kalau sikit-sikit jadi bukit, buat apa nak belajar? Sebab nanti belajar pandai-pandai jadi bukit. Kan? Jadi sikit-sikit lama-lama jadi pandai. Betul tak Amani? Amani mengantuk tu. Okey, tak apalah. Okey. So kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey? Okey, kita jumpa lagi guys. Take care. Assalamualaikum dan jaga diri baik-baik. Bye-bye semua. Bye. Cikgu. Bye. Okay, bye.